Pada tahun 2022 yang baru-baru ini berlalu, sebuah buku baru telah mencapai kedudukan teratas dalam senarai penjualan buku kewangan di Amazon. Ia juga telah dinamakan sebagai buku kewangan terbaik tahunan oleh Book Authority, sebuah badan penilai profesional buku Amerika. Buku ini diberi tajuk Berterusan Membeli. Walaupun tajuknya mungkin kelihatan biasa, ia berbeza daripada buku-buku serupa yang lain. Ia sepenuhnya tidak mengikuti pendekatan chicken soup, tetapi menggunakan data sejagat untuk membimbing pembaca dalam menjelajahi prinsip teras kewangan. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Penasihat keuangan, Mark Yuri, yang bekerja sebagai pengarah operasi dan saintis data di sebuah firma pengurusan kekayaan, menggariskan cadangan pelaburan dan perancangan keuangan yang hampir semuanya disokong oleh bukti empirikal, berkat latar belakang profesional yang kukuh. Di dalam intipati buku ini, kami akan mengkaji bagaimana individu biasa boleh menjadi kaya. Dalam intipati buku ini, pengarang melihat perancangan keuangan sebagai satu spektrum dengan dua hujung yang berbeza, iaitu simpanan dan pelaburan. Setiap individu di dunia ini berada pada kedudukan yang berbeza di spektrum ini disebabkan oleh perbezaan dalam keadaan ekonomi dan perancangan hidup mereka. Menentukan kedudukan yang sepatutnya dan menggerakkan langkah kita untuk mengoptimalkan keputusan kita pada setiap peringkat boleh membantu kita mencipta kekayaan kita sendiri dengan maksimum. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang bahagian simpanan. Buku ini memberikan dua fokus utama. Pertama, ia mencadangkan untuk mengatasi kebimbangan simpanan. Banyak media sering menggalakkan individu untuk mula menyimpan wang secara aktif, dengan harapan dapat menyimpan sejumlah besar wang tunai untuk persaraan. Tetapi pengarang berpendapat bahawa tindakan ini mungkin akan menyusutkan kekayaan anda. Berdasarkan satu kajian dari Universiti Teknologi Texas, di Amerika Syarikat, banyak pesara tidak menghabiskan lebih daripada pendapatan mereka dari sumber-sumber seperti kebajikan sosial, faedah persaraan syarikat, dan pulangan pelaburan. Dalam hidup pesara ini, mereka tidak bergantung kepada wang tunai yang mereka kumpulkan. Malah, kekayaan banyak orang terus meningkat selepas bersara. Statistik Amerika menunjukkan bahawa hanya kira-kira 1 dari 4 pesara, baik miskin atau kaya, yang melebihi sumber pendapatan seperti pelaburan, menyebabkan pengurangan aset. Oleh itu, pengarang menyimpulkan bahawa orang seringkali memerlukan lebih sedikit wang daripada yang mereka fikirkan ketika menjurus kepada persaraan, dan individu seharusnya tidak menekan diri mereka dengan simpanan yang terlalu besar. Soalan seterusnya adalah berapa banyak wang yang perlu disimpan untuk mencukupi. Jika kita mencari di Google, kita akan mendapati lebih daripada 150,000 hasil carian. Walau bagaimanapun, jawapannya kebanyakannya serupa, iaitu menetapkan nisbah tetap pendapatan yang perlu disimpan oleh individu. Bagi pengarang, pandangan umum ini mempunyai dua anggapan salah. Pertama, ia mengandaikan bahawa individu akan berada dalam keadaan stabil dalam jangka panjang. Kedua, ia mengandaikan bahawa semua individu pada tahap pendapatan yang berbeza boleh mencapai kadar simpanan yang sama. Untuk membuktikan bahawa kedua-dua anggapan ini tidak tepat, pengarang merujuk kepada satu kajian daripada Universiti Michigan. Dari tahun 1968 hingga 2005, kebolehterusan pendapatan isi rumah di Amerika Syarikat meningkat secara ketara. Beliau kemudian membawa laporan daripada Persekutuan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dan Institut Kajian Ekonomi Nasional, yang menunjukkan kadar simpanan tahunan terendah 2% bagi 20% isi rumah terendah, tetapi kadar simpanan tahunan tertinggi bagi 20% isi rumah tertinggi adalah 24%. Perbezaan kadar simpanan yang sebanyak 24 kali dan ketidakstabilan pendapatan isi rumah membuktikan kepada pengarang bahawa tiada penyelesaian serba boleh bagi soalan ini. Individu seharusnya mengoptimalkan strategi simpanan mereka dengan mengambil kira perubahan dalam keadaan mereka. Pengarang memberi dua cadangan. Pertama, simpan sebanyak yang anda mampu tanpa perlu mematuhi nisbah tetap yang kaku. Kedua, mengurangkan kos dan meningkatkan pendapatan. Bagi perkara kedua, pengarang mengkritik pakar kewangan yang menggalakkan penjimatan berlebihan. Beliau berpendapat bahawa mereka terlalu banyak mengesyorkan idea bahawa mengurangkan perbelanjaan akan menjadikan seseorang kaya, seperti mengurangkan satu cawan kopi sehari boleh menjadikan seseorang jutawan. Pengarang menekankan bahawa mengurangkan perbelanjaan mudah untuk dilihat sebagai formula yang mudah. Anda boleh mengira berapa banyak wang yang dapat disimpan dengan mengurangkan jumlah harian. Namun, terdapat kelemahan besar dalam pendekatan ini kerana perbelanjaan boleh diimbangi. Jika anda mengurangkan perbelanjaan pada kopi, anda mungkin akan meluangkan lebih banyak wang pada perkara lain tanpa sedar. Selain itu, mengikut kajian perbelanjaan pengguna oleh Jabatan Buruh Amerika Syarikat, 40% keluarga dengan pendapatan rendah di Amerika Syarikat hanya mampu menggunakan pendapatan mereka untuk membayar perbelanjaan asas dan tidak ada ruang untuk penjimatan. Sebaliknya, keluarga berpendapatan tinggi, walaupun mereka menghabiskan banyak, pendapatan mereka adalah jauh lebih tinggi.
Oleh itu, pengarang menyokong konsep utility margin berkurangan dalam tingkah laku penggunaan manusia, tetapi pendapatan meningkat dengan ketara. Oleh itu, jika anda ingin meningkatkan kadar simpanan anda, pendekatan terbaik adalah menumpukan usaha anda untuk meningkatkan pendapatan anda, bukannya cuba berjimat cermat dengan segala cara. Mengenai bagaimana untuk menghasilkan lebih banyak wang, ia memang berbeza untuk setiap individu. Cadangan yang diberikan dalam buku ini adalah biasa dan tidak banyak perbezaan, tetapi pengarang juga menyampaikan pandangan unik. Beliau berpendapat bahawa jika anda ingin menyimpan lebih banyak wang, anda perlu belajar cara pemilik perniagaan berfikir untuk mengubah modal manusia anda menjadi modal keuangan. Ini juga merupakan intipati bahagian kedua buku ini, bagaimana untuk melabur dengan cara yang paling selamat untuk mendapatkan keuntungan. Pasaran modal semasa menyediakan pelbagai instrumen seperti saham, bond, dan hartanah. Setiap orang sesuai dengan medan perang yang berbeza. Pengarang kemudian membawa buku ini kepada judulnya dan berpendapat bahawa manusia sepatutnya meneroka pelbagai peluang pelaburan dan bertindak mengikut prinsip berterusan membeli. Di sini, pengarang menggunakan saham yang paling popular sebagai contoh dan menjelaskan 3 perkara penting mengenai falsafah pelaburan beliau. Cadangan pertama mungkin akan menimbulkan perdebatan. Pengarang berpendapat bahawa pelabur tidak perlu membeli saham individu. Menurut laporan Spiva pada tahun 2020, dalam tempoh 5 tahun yang dikaji, sehingga 75% dana ekuiti aktif yang dikelola secara profesional oleh juru niaga dan pasukan analisis, kalah dalam prestasi kepada indeks pasaran saham utama. Ini adalah dana yang diuruskan oleh profesional dengan sumber daya dan latar belakang profesional yang lebih unggul daripada pelabur runcit biasa. Walaupun begitu, prestasi mereka masih rendah. Kajian lain menunjukkan kenyataan yang lebih kejam. Sejak tahun 1926, hanya 4% syarikat tersenarai yang berprestasi terbaik yang menyumbang kepada peningkatan bersih pasaran saham Amerika Syarikat. Oleh itu, pengarang berpendapat bahawa individu tidak hanya kurang memiliki sumber daya seperti dana ekuiti aktif dan tidak mungkin secara konsisten memilih 4% teratas yang terbaik dalam perniagaan. Kesulitannya untuk mengalahkan indeks jauh lebih tinggi daripada yang kita sangkakan. Justru, beliau akhirnya mencadangkan untuk membeli dana indeks untuk memiliki pelbagai saham, yang biasanya memiliki prestasi yang lebih baik daripada mencari pemenang daripada saham individu. Perkara kedua adalah bahawa individu sepatutnya memulakan pelaburan secepat mungkin, dan pengarang merujuk kepada pandangan Warren Buffett pada tahun 2008. Beliau berpendapat bahawa Amerika Syarikat telah mengalami 2 perang dunia, lebih dari 10 krisis ekonomi dan kewangan, dan pelbagai bencana dalam abad ke-20, tetapi dalam tempoh ini, indeks Dow Jones Industri masih meningkat dari 66 mata kepada lebih dari 11,000 mata. Pasaran saham negara lain juga menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang yang serupa, jadi dia berpendapat bahawa adalah selalu bijak untuk melabur jika anda mampu. Mengenai sama ada untuk membeli ketika harga turun atau memasuki pasaran apabila anda mempunyai dana, di sini pengarang sekali lagi menekankan falsafah asas berterusan membeli. Dia menggunakan indeks Standard & Poor's 500 sebagai contoh dan cuba untuk memahami kebaikan dan keburukan strategi pelaburan kos purata berkala berbanding strategi membeli ketika harga turun. Hasil pemerhatian dan ujian semula menunjukkan bahawa dalam kebanyakan kes, prestasi strategi pelaburan kos purata berkala lebih baik daripada membeli ketika harga turun, kerana menunggu peluang yang lebih rendah seringkali melibatkan peningkatan harga pasaran yang berterusan. Pelabur oleh itu melepaskan peluang untuk pertumbuhan modal yang berterusan, dan ini juga bergantung kepada pelabur yang dapat dengan tepat mengenal pasti dasar pasaran. Jika kita kembali ke dunia sebenar, di mana pelabur tidak mempunyai pandangan seperti Tuhan, prestasi lebih teruk untuk strategi pelaburan kos purata. Akhirnya, perkara yang terakhir ialah bagaimana untuk menjual aset anda. Di sini, pengarang membawa 3 situasi. Pertama, untuk mengurangkan risiko, iaitu apa yang dikenali dalam arena pelaburan sebagai pelaburan semula. Ini merujuk kepada penyesuaian perkadaran aset yang berbeza dalam portfolio anda. Walaupun pelaburan semula seringkali merosotkan prestasi, kelebihannya dalam mengawal risiko sangat ketara, mengelakkan kesan negatif yang besar terhadap portfolio apabila pasaran saham jatuh. Kedua, situasi jualan saham adalah untuk mengatasi pegangan yang terlalu terpusat atau bahagian yang berterusan dalam kerugian. Pengarang mengesyorkan untuk menjual secara berperingkat bagi mengelakkan peningkatan harga selepas menjual. Akhirnya, saat yang sesuai untuk menjual saham harus ditentukan oleh tujuan pelaburan individu. Ada yang melakukannya untuk membayar pendidikan anak-anak mereka, ada yang melakukannya untuk membeli rumah. Apapun tujuan pelaburan, pengarang menekankan keutamaan untuk menggunakan wang dalam kehidupan perlu anda sebelum mempertimbangkan bagaimana untuk mencapai kehidupan mahu anda. Ini adalah huraian singkat buku ini. Kerana masalah panjang, masih ada banyak konsep bernilai yang tidak dapat kami bincangkan satu persatu. Jika anda berminat, sila baca buku berterusan membeli ini untuk meningkatkan kemahiran perancangan keuangan anda.
Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.